Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk tajuk 2.2 pemfaktoran. Baik, tengok 2.2.1 konsep faktor dan pemfaktoran. Kita ingat balik apa dia faktor. Faktor telah belajar pada tingkatan 1. So, ingat kembali faktor 6. Apa itu faktor 6? Kalau dahulu 6 kita boleh wakilkan sebagai 1 darab 6, 2 darab 3. Jadi dulu jalan kerja seperti ini, maka faktor 6 ialah faktor 6 adalah 1, 2, 3 dan 6. Okey. Dulu kita buat 1 kali 6, 2 kali 3. Maksudnya 1, 2, 3 dan 6. Ini semua nombor-nombor faktor kepada 6. Jadi apa itu faktor? Nombor-nombor yang akan menghasilkan hasil darab 6. Okay? So, itu faktor. Jadi hari ini kita belajar faktor membabitkan dengan ungkapan algebra. Contoh, saya kata 6x. Cari faktor 6x. Kalau nombor saja 6, baik, nombor saja 6, so kita akan dapat 1 darab 6. 2 darab 3. Seperti contoh ini, 6. Baik. Tapi X pula. X mesti berada dalam ungkapan ni lah. Jadi, mana nak letak? Kita letak contoh dekat sini dahulu. Jadi, maksudnya 1X kali 6. Faktor pada 6X. Kita darabkan 1 darab 6, 6. X darab X. Contoh yang lain pula, kita letak X di sini. Maksudnya 2X. 2X kali 3. Jadi 6. Baik. Ada lagi tak X boleh letak kat mana kat sini? So kita kena tambah lagi satu ungkapan yang lain. 1 darab 6X. Ini pun adalah faktor kepada 6X. 1 darab 6X. Ini adalah 6X. Dan akhir sekali 2 kali 3X. Ini pun juga adalah faktor kepada 6X. Jadi kita senaraikan faktor 6X semuanya adalah X, 2X, 1. Tak betul. Kita kena susun lah ikut nombor dan huruf ni. So, kita susun dulu ungkapan algebra. Ungkapan algebra yang ada. X, 2X. Yang ini. 3X. 6X. 1. Nombor pula 1, 2, 3, 6. So, ini semua adalah senarai nombor-nombor yang merupakan faktor yang akan menjadikannya 6x. Boleh nampak tak perbezaan? Jika hanya membabitkan nombor dan membabitkan ungkapan algebra, dia akan makin bertambah. So, ini semua kita panggil faktor. Jadi, boleh faham? Kurang jelas. Tak apa, kita masuk kepada tajuk yang kedua. Faktor sepunya terbesar. Baik, hari ini kita bagi contoh-contoh faktor yang membabitkan sebutan algebra. Contoh A. Contoh A. 6H dan 4GH. Jadi dulu kita ada kaedah, dua kaedah ni lah. Kita kena pecahkan lah 6H dengan 4GH. Cari semua faktornya. So, kita tulis dulu 6H. Nombor dulu kita asingkan. 1 kali 6. Lagi 2 kali 3. Selesai. So H kita letak dahulu di sini. Macam tadi contoh yang tadi. Dan H juga nanti akan juga diletak di belakang. Tapi tak boleh letak kalau kat sini. Kalau letak di sini dia jadi H kuasa 2. Bukan faktor kepada 6H. Jadi kena tambah satu lagi senarai baru. 1 kali 6H. 2 kali 3H. Ini semua faktor kepada 6H. Ingat balik. Alright. So, 4GH pula. 4GH. So, 4GH ni banyak. Kita senaraikan dahulu faktor nombor. 1 kali 4. 2 kali 2. 2 kali 2 pun adalah salah satu faktor.
Alright. Okay. Kemudian G dan H pula. G dan H. Jadi boleh juga kita letak G dengan H di belakang ni dulu. G, H. G, H. Ini faktor yang pertama. 1 kali 4 GH dapat 4 GH. 2 darab 2 GH dapat 4 GH. Lain, ada lagi 1 GH darab dengan 4. Ini pun akan dapat GH. Jadi satu ni confuse dengan tulis, dia akan susah nak dipahami. Baik, 2 GH tak perlu ulang lagi. Kenapa? Sebab 2 GH dah ada dah. 2 pun sudah ada. Right? Jadi tak payah ulang lagi satu lagi. Right? Itu salah satu. Kemudian ada lagi tak? Ada lagi. Kita senaraikan lagi. Yang boleh dibuat. 1 darab dengan 4 GH. Okay. 2 G kali 2H. Hasil darab ni akan dapat 4GH juga. Ada lagi tak? Ada lagi. Kita senaraikan. Cuma tukar tempat. H ke depan, G ke belakang. Sorry. 1H darab dekat dengan 4G. Bagus ni. Okey. Baik, ada lagi tak? Dah tak ada. Semua dah disenaraikan, dah tak ada lagi. So ini paling banyak dah habislah kita cari semua membabitkan ungkapan dan nombor. Alright. Jadi kenapa saya tak ulang 2G dengan 2H ni? Pun sama juga kan, ke depan ke belakang kita tukar G ke depan, H ke belakang pun 2 juga. Jadi ini semua senarainya. Alright. So ini semua senarai faktor kepada 6H dan GH. Ini salah. So ingat balik 2 ni untuk tajuk faktor. Apa maksud faktor sepunya pula? Faktor sepunya maksudnya ada dekat 6H, ada juga dengan 6GH. Sepunya maksudnya dua-dua ada. Kita asingkan sikit. So faktor sepunya ni, dia soalan senaraikan semua faktor semua bagi sebutan berikut. Jadi dua-dua ni, apa faktor sepunyanya? Kita bulatkanlah mana yang serupa. 1H, 1H. So jawapannya 1H, tak perlulah tulis H sahaja. Ungkapan dulu 2H. Lagi tak 2H. Sini pun ada 2H. Bulatkan. So ini 2H, 2H. Senaraikan semuanya. Satu pun ada. Satu ada. Dua. Dua sini ada. Dua pun ada. Lagi salah saya. Patutnya semua ungkapan algebra dulu 3H ada tak? 3H sini tak ada. 6H tak ada. Oh betul kan? Dah selesai ungkapan algebra. Seterusnya silap saya lagi. Betul lah. Okey. Sambung lagi. Nombor Nombor pula. Tak ada lagi dah. H. 4H sini tak ada 4H. Yang serupa. Okey, 1. 1 dan 1. 2 ada. 3H, 6H tak ada. 4 pun tak ada. Itu saja. So ini semuanya. Ini kita panggil faktor sepunya. Okey. Baik. Tengok B pula. Ada 3 ungkapan sini. 9, 3 dengan 6. 9, 3 dengan 6. 9, 3, 6. Alright.
Jadi kalau kita gunakan kaedah yang masa kita gunakan tingkatan 1 sangat panjang. Jadi ada satu kaedah lain, kita senaraikan, kita letak semuanya dalam bentuk pendarapan yang panjang. Contoh, yang ini 9C kuasa 2D. Ini maksudnya 9 kali C darab D. Okey. Kemudian jadi kalau kita kata 9 ni untuk ungkapan untuk nombor, terlupa saya, kena cari faktor semua nombor daripada yang menghasilkan 9. So contoh 9 ada juga dengan 1 kali 9. Lagi apa? 3 kali 3. 3 kali 3. Saya pecahkan 9 ni. Jadi dia menjadi 1 darab 3 darab 3. Kenapa saya mesti tulis nombor 1? Sebab faktor sepunya nilai paling kecil mesti ada 1. Mesti ada 1. Kemudian 9 dah tak ada lagi. 6 tak ada. Alright. Kita pecahkan kepada nombor-nombor faktor perdana. Ingat lagi nombor perdana. 1, salah saya lagi. Nombor perdana 2, 3, 5, 7, 9 tak boleh, 11, 13, 15 tak boleh, 17 dan seterusnya, ada banyak lagi, ingat balik semula. Baik, tengok 3 pula 3D kuasa 2, 3D kuasa 2 E. Kalau nombor ni kita pecahkan ke dalam faktor, cari nombor-nombor perdana, bahagikan dengan 3. Jadi cuma ada 3 kali 1. 1 kena terbit ada, darab dengan 3. Habis. D ni apa maksud D? D darab D. Apa maksud E yang ini? Darab E. Satu lagi 6 DEF. 6 DEF. Apa maksud yang ini? 6 DEF. 6. Cari nombor perdana yang boleh dibahagikan dengan DEF ni. Ingat balik kenapa kita gunakan perdana? Kita kena bahagikan 6 kepada bahagi secara berturut. Jadi 6 bahagi dengan 2. Paling kecil ada 2. Jadi boleh 1 darab 2. 6 bahagi 2 3. Masih lagi boleh digunakan nombor perdana bahagi 3. Jadi tinggal 1. So nombor-nombornya adalah nombor-nombornya adalah 1, 2 dan 3. Alright. D DEF DEF D E F. Alright. Jadi apakah dia nombor-nombor faktor sepunyanya? Terus nampak terus nampak 1 mesti ada untuk semua sekali. Tengok tiga-tiga. Terus senaraikan 1. Nombor lain 3. Tiga-tiga ada 3. Alright. Kemudian semua ni ada D tak? Ada D. So maksudnya 1 tadi kita darab dengan D. Semua ada E tak? Tak ada. F pun tiada. Kemudian D kuasa 2. Semua ada D kuasa 2. Sorry, C C dulu. Saya tersilap tengok. Ada C kuasa 2 tak? Tak ada. D pun tak ada. E pun tak ada. Tak ada. Okay, F pun tak ada. Semua tak ada. E ada tak? E tak ada. Baik, habis. Kemudian D ni tadi didarabkan dengan setiap nombor yang ada. Macam tengok contoh nombor tadi ni. Nombor ni semua akan dapat ungkapan
algebra. So jadi 1D dah ada dah, 3D selesai. Okey. So ini adalah semua nilai-nilai faktor kepada faktor sepunya. Semua tiga-tiga ni ada 1, 3D dan 3D. Okey, so ada dua kaedah lah. Kaedah kamu senaraikan dan satu lagi kaedah membahagikan secara berturut. Nombor, ingat balik pembahagian berturut menggunakan nombor faktor perdana. Baik, tajuk 2.2.2 pula. Pemfaktoran ungkapan algebra. Kita sambung pula yang tajuk tadi cuma ada dua je. Baru dua kita selesaikan, faktor dan faktor sepunya. FSTB pula. Apa ni FSTB? FSTB ni ialah faktor sepunya terbesar. Ingat lagi, faktor sepunya terbesar, nilai faktor yang paling besar dalam setiap ungkapan. Jadi contoh yang macam tadi ni, kalau kita senaraikan, FSTB 2H lah. Paling besar. Right? Paling besar adalah 3D bagi nombor B ni. 3D. Baik. So, kaedah lain saya tunjuk kaedah pembahagian berturut. Kaedah pembahagian berturut. Macam mana kita buat? Contoh, ingat balik semula. 6H dan 4GH dibahagi secara berturut. Jadi gunakan gunakan nombor perdana. Nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Banyak lagi ada banyak lagi. Tak perlu So tengok 6 dengan 4. Sifir 2 ada. Dua-dua kena bahagi dua-dua secara serentak. 2. Jadi yang tinggal bahagi 2, 6 bahagi 2. 3H. Jadi kalau kamu bahagi 4 bahagi dengan 2, kita akan dapat 2GH. Jadi tengok dua-dua nombor ni boleh dibagikan dengan dia tak payah lagi dah tengok ni. Kebetulan H dengan H pula. So kita bahagikan dengan H, dua-dua ada H, yang tinggal 3. Yang ingat balik bila H bahagi dengan H, dia akan dapat 1. Jadi 3, 2 bagi, jadi tinggal 2G sahaja. Alright. So, FSTB bagi 6H dan 4GH ni darab yang 2 ni sahaja. So, hasil darab yang di luar ni sahaja. Jadi, sama juga dengan 2H. Kalau kita tengok tadi, yang contoh tadi, ini jawapannya yang paling besar. Alright. Ini jawapan paling besar bagi B. Kita tengok, cuba tengok pula 9CD kuasa 2. Soalan yang sama juga yang tadi, kita bahagi serentak. 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, 6DEF. Bahagi secara serentak. 9, 3 dan 6. Tiga-tiga ada dalam sifir 3. Bahagi 3. 9 bahagi 3. 3. 3 bagi 3 tinggal 1. 6 bagi 3. 2. Huruf tulis balik. E, D, E, F. Perhatikan tiga-tiga ni. Ada tak yang sepunya ada huruf yang sama? Tiga-tiga ada D. So, bahagikan dengan D. Bahagikan dengan D. Ini jadi 3C kuasa 2, 1. 3 darab 1, tak payah tulis lah. 3 darab 1, 3 juga. 1 DE. Satu tak perlu tulis dah. D bahagi D. Yang tinggal DE. Dan 2EF, DEF tinggal 2EF. Alright, habis. Tiga-tiga ada tak yang sama? Tak ada. So, ini adalah FSTB dia. FSTB-nya sama juga dengan 3 kali D. Maksudnya 3D lah.
Alright. Contoh lain pula, soalan lain pula, perhatikan kita ada dalam satu ungkapan algebra. Contoh ni 3H tambah 15. Yang ini 7M tambah 21. Kita selesaikan ya. Kita selesaikan, maksudnya bahagi jugalah secara serentak. So 3X tambah 15 bahagi. So dua-dua ni adalah ungkapan algebra. Tak payah dipandang sangat ni. Abaikan sahaja, seolah-olah kita ambil nombor saja. Nombor bahagi serentak jika 3 ke bahagi 3. Tinggal X. Tulis juga tambah 15 bahagi sepertiga 3. Alright. Jadi untuk ungkapan ini habislah. Ini tak ada. Satu tak perlu tulis lah, sama juga. So FSTB nya jawapannya 3. FSTB sama juga dengan 3. Baik, yang ini kita boleh juga tulis dalam bentuk 3 dalam kurungan X tambah 3. Alright. Contoh yang ini pula. 7M tambah 21M kuasa 2. Bahagikan. So, gunakan nombor perdana. Jadi apa nombor perdana yang ada? 7. Sifir 7, 1 tinggal M. Tak payah tulis nanti. Susah tengoknya. 21, 3 sifir 3. 3 kali 7, 21. M kuasa 2. Selesai tak? Belum selesai lagi. M ni boleh dibahagi. So M bahagi. So M. Jadi macam ni 3M. Jangan lupa pula 3M ni. Ni M bahagi dengan M. Yang hanya tinggal M. So yang ni tinggal 3. M saja. M, bila M bahagi M, jawapannya 1. So tinggal 1. Selesai. So FSTV dia sama juga dengan 7M. Jadi kita boleh tulis juga ni, bila membabitkan ungkapan, kita tak boleh buang ni kita tak boleh buang. Kita boleh juga tulis sebagai 7M buka kurungan X tambah 3. Right. So ini dia pemfaktoran. Kalau kamu perhatikan bila saya dah buat begini, ini kita namakan pemfaktoran. Kita dapat satu ungkapan yang baru. Ini ungkapan baru. Oh, pemfaktoran. Ini namanya pemfaktoran. Perhati balik semula, ingat balik yang belajar kita sebelum ni, 2.1 kembangan. Ingat kita kembangan, ada nombor di luar kurungan. Dengan kaedah kita kembangkan, 3 kali X, kita dapat 3X. 3 kali 3, salah saya ni, bukan 3, silap saya. 15 bagi 3, 15 bagi 3 sepatutnya 5. Minta maaf ya, sudah tak ada yang perfect. Baik, 3 kali 5, 15. Okey. Contoh kalau saya kembangkan yang ini 7M, kita dapat 7. Silap, macam mana boleh datang X kat sini? Silap cikgu lagi, ini sepatutnya 1. Silap cikgu lagi. Kalau ini kita tengok ni 1 dan 3M. Kalau kembangkan 7M. Kalau kembang yang ini tambah 21M kuasa 2. Tengok dia balik kepada soalan. Dia akan sama kepada soalan. Jadi apa maksud pemfaktoran? Dia sebenarnya lawan kepada kembangan. Bila faktoran, dia hasil kerja daripada nilai kembangan, dia akan jadi faktor. Faktoran, hasil kerjanya yang kamu buat ni, dia akan jadi soalan kembangan. Jadi boleh faham apa maksud pemfaktoran? Maksudnya pemfaktoran lawan kepada kembangan. Kembangan lawannya kepada pemfaktoran. Okey.
Baik, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.